Hedonisme merupakan satu pandangan falsafah yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan merupakan satu perkara terbaik dan amat disukai di dalam kehidupan manusia di alam ini. Tambahan lagi, menurut Kamus Dewan edisi keempat, hedonisme didefinisikan sebagai satu pandangan atau pegangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Fahaman ini telah didukung oleh Aristippus yang merupakan salah seorang murid falsafah Yunani yang terkenal iaitu Socrates. Budaya hedonisme ini mampu menjadi ejen penghakis amalan tradisi di dalam sesuatu budaya. Sebagai contoh, melalui media hiburan yang dibawa dari barat, golongan generasi muda telah didedahkan dengan alat pertuturan yang kasar, gaya pemakaian yang menjolok mata dan cara pergaulan bebas. Tambahan lagi, hedonisme ini dilihat disebabkan oleh kesan globalisasi yang berlaku pada hari ini. Budaya ini berpaksikan kepada keinginan manusia untuk mendapatkan kemewahan yang melampau, seperti berbelanja secara berlebihan di luar batasan kemampuan ekonomi masing-masing. Penularan budaya hedonisme ini dalam kalangan masyarakat di negara ini dilihat bukanlah merupakan satu fenomena yang baru. Hal ini demikian kerana aliran ini telah lama berkembang di Eropah Barat sejak kurun ke-14 dan kemudiannya telah menjalar ke seluruh dunia. Budaya hedonisme dilihat sebagai satu perilaku sub-budaya yang negatif dan bertentangan dengan adat ketimuran dan saranan budaya. Isu yang berlaku pada hari ini telah menyaksikan bahawa masyarakat di negara ini telah terdedah dengan budaya hedonisme melalui proses globalisasi sosio-budaya. Objektif kajian ini yang pertama adalah mengenal pasti bentuk-bentuk budaya hedonisme. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hedonisme. Dan yang ketiga adalah meneliti implikasi-implikasi hedonisme dalam kehidupan sosial. Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan kepentingan kajian. Kajian ini adalah penting dan dapat memberikan banyak manfaat kepada pelbagai pihak, antaranya seperti remaja, ibu bapa, sekolah dan kerajaan. Yang pertama sekali, bagi golongan remaja, kajian ini serba sedikit akan memberikan manfaat kepada remaja dengan menyedarkan mereka untuk tidak memilih gaya hidup hedonisme seperti ponting kelas, kes polis, seks bebas dan sebagainya dalam mementingkan kepuasan nafsu sendiri. Selain itu, kepentingan kajian ini juga dapat memberikan manfaat kepada golongan ibu bapa di mana mereka berperanan dalam konteks yang sangat penting iaitu dalam pembangunan dan proses sosialisasi anak-anak. Ibu bapa juga memainkan peranan yang besar dalam membentuk sahsiat diri anak-anak. Di samping itu, kepentingan kajian ini juga ditujukan kepada pihak sekolah supaya pihak sekolah dapat mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar dengan mempelbagaikan program keagamaan dan program motivasi diri. Dan yang terakhir sekali adalah pihak kerajaan, di mana kajian ini dapat memberikan maklumat kepada pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran Malaysia tentang budaya hedonisme yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah ini dengan cara mengambil tindakan dan melakukan beberapa inisiatif supaya masalah disiplin pelajar dapat dibendung. Kumpulan kami menjalankan dua metodologi kajian. Yang pertama, kajian lapangan, kajian yang bersifat kuantitatif daripada borang soal sidik yang diedarkan melalui Google Form yang memerlukan 50 orang responden dari kalangan masyarakat. Dan yang kedua adalah kajian perpustakaan, kajian yang menggunakan rujukan buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal dari internet. Bagi kajian lapangan, kumpulan kami telah membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A ialah maklumat demografi atau butiran peribadi responden yang mengandungi 3 soalan berbentuk objektif iaitu jantina, bangsa dan umur. Bahagian B adalah implikasi hedonisme dalam kehidupan sosial mereka dan bahagian C adalah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hedonisme.
Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan analisis soal selidik, di mana pengkaji telah membuat satu kajian menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan menggunakan kaedah soal selidik untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hedonisme sekaligus menguji tahap pengetahuan masyarakat terhadap budaya hedonisme dalam negara ini. Jadi, pengkaji telah menyebarkan borang soal selidik kepada 54 orang responden. Melalui maklum balas daripada 54 orang responden, dapat kita lihat pada carta 1, iaitu seramai 14 orang lelaki, iaitu bersamaan dengan 26%, dan seramai 40 orang perempuan bersamaan dengan 74%. Hal ini jelas menunjukkan jumlah bilangan responden wanita lebih ramai berbanding bilangan lelaki. Yang seterusnya adalah bangsa responden, di mana seramai 52 orang responden berbangsa Melayu bersamaan dengan 96%, dan satu orang responden merupakan bangsa Cina bersamaan 2%, dan satu orang lagi terdiri daripada bangsa India bersamaan dengan 2%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa responden yang berbangsa Melayu adalah paling tinggi berbanding dengan bangsa yang lain. Bagi carta yang ketiga, iaitu umur responden, dapat kita lihat jumlah responden berdasarkan umur, iaitu 20 tahun dan ke bawah, menunjukkan 24 orang bersamaan 44%. Selain itu, bagi yang berumur 21 tahun ke atas, iaitu 21 tahun hingga 25 tahun, adalah seramai 26 orang bersamaan 48%. Bagi 26 tahun hingga 30 tahun, seramai 2 orang bersamaan 4%. Bagi 31 tahun hingga 35 tahun adalah seramai seorang bersamaan 2%, dan akhir sekali 35 tahun dan ke atas berjumlah 1 orang bersamaan 2%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa responden yang berumur 21 tahun hingga 25 tahun adalah paling tinggi berbanding yang lain. Pada bahagian yang seterusnya adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya hedonisme. Melalui hasil soal selidik ini telah terbukti bahawa hedonisme memang diamalkan dalam kehidupan seharian kerana wujudnya sikap ingin tahu yang tinggi dalam diri individu tersebut. Buktinya dapat dilihat melalui carta pie yang pertama, iaitu sebanyak 81% bersamaan dengan 44 orang telah memilih ya, iaitu bersetuju bahawa sikap ingin tahu mendorong perkembangan hedonisme, manakala 19% bersamaan 10 orang responden telah menunjukkan bahawa bukan sikap ingin tahu individu yang mendorong perkembangan hedonisme. Faktor yang seterusnya adalah faktor kurang pegangan agama. Melalui hasil soal selidik ini, seramai 49 orang bersamaan 91% memilih ya, iaitu bersetuju dengan kenyataan tersebut, manakala bagi yang memilih tidak berjumlah 5 orang, iaitu bersamaan dengan 9%. Berdasarkan carta pie yang kedua ini jelas menunjukkan bahawa pengetahuan responden berkaitan perkembangan budaya hedonisme ini adalah kerana kurangnya pegangan agama dalam diri individu tersebut. Seterusnya, kurang pengawasan daripada ibu bapa juga mendorong kepada penyuburan dan perkembangan hedonisme. Carta pie yang seterusnya memperlihatkan analisis maklum balas di mana seramai 51 orang responden bersamaan 94% bersetuju dengan kurangnya pengawasan ibu bapa merupakan faktor hedonisme berkembang, manakala 3 orang responden bersamaan 6% tidak bersetuju. Faktor yang seterusnya adalah pengaruh daripada rakan-rakan. Pengaruh rakan-rakan dalam terjebaknya seseorang dengan budaya hedonisme ini telah menunjukkan bilangan responden yang memilih ya adalah berjumlah 48 orang bersamaan dengan 89%, manakala bagi yang memilih tidak adalah berjumlah 6 orang bersamaan dengan 11%. Faktor yang terakhir adalah faktor media massa, di mana seramai 30
53 orang responden bersamaan 98% bersetuju dengan media massa seperti laman sosial yang mempengaruhi perkembangan hedonisme dalam masyarakat. Manakala hanya seorang sahaja yang tidak setuju, iaitu bersamaan dengan 2%. Hal ini jelas menunjukkan hampir kesemua responden yakin bahawa media massa seperti laman sosial merupakan faktor berlakunya budaya hedonisme dalam diri seseorang. Seterusnya kita akan melihat apakah implikasi hedonisme dalam kehidupan sosial. Implikasi pertama adalah berkaitan dengan budaya ini yang boleh membuatkan generasi muda lupa dan lalai akan matlamat hidup mereka yang sebenar. Melalui dapatan ini, sebanyak 90% yang mewakili 49 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini, manakala baki 10% ataupun 5 orang responden tidak bersetuju. Majoriti daripada mereka melihat bahawa hiburan berlebihan melalui budaya ini menyebabkan individu itu jauh dari realiti kehidupan yang sebenar kerana terbuai dengan kesenangan yang bersifat sementara. Setelah itu, implikasi kedua adalah berkaitan dengan peningkatan masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah dan amalan seks bebas. Jika lihat daripada data yang kami peroleh, majoriti responden membentuk sebanyak 94% mewakili 51 orang responden memilih untuk bersetuju dengan pernyataan ini, manakala selama 3 orang lagi tidak bersetuju. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap budaya ini yang membolehkan seseorang individu itu bebas bertindak sewenang-wenangnya dengan mengenepikan batas dan panduan agama. Implikasi ketiga adalah berkaitan tentang bagaimana budaya hedonisme ini dapat menggugat kemakmuran dan kesejahteraan negara. Jadi berdasarkan kajian yang telah diperoleh, jelaslah bahawa majoriti responden telah bersetuju bahawa budaya ini boleh menggugat kemakmuran negara. Sebanyak 94% mewakili 51 orang bersetuju dengan kenyataan ini, manakala hanya 6% responden yang mewakili 3 orang memilih untuk tidak bersetuju. Pada bahagian terakhir, pengkaji juga membuka ruang kepada responden untuk menyatakan implikasi-implikasi lain yang boleh berlaku disebabkan oleh budaya ini. Dan sebanyak 36 jawapan telah dihantar oleh responden. Majoritinya memberi maklum malas negatif yang membuktikan bahawa budaya ini sememangnya memberi kesan negatif kepada masyarakat. Kesan tersebut bermula dari peringkat individu itu sendiri, di mana masa depan pelaku akan terjejas disebabkan kelalaian mereka, dan jika tidak dipantau, dia akan membawa kepada kemurungan. Selain itu, implikasi lain yang turut dinyatakan adalah mencemarkan maruah keluarga, melahirkan masyarakat bersifat radikal, wujud kejutan budaya hingga luputnya nilai tradisional, dan membawa kepada kejatuhan nilai dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan budaya hedonisme. Yang pertama, sikap ingin tahu dalam diri individu. Manusia dengan sikap ingin tahu mereka tidak boleh dipisahkan. Menjadi lebih parah apabila sebilangan masyarakat cenderung untuk meneroka dan mencuba perkara-perkara baru yang nilainya negatif di sisi manusia. Sikap mudah terpedaya dan sukar mengawal hawa nafsu menyebabkan sesetengah masyarakat terjerumus dalam kancah budaya hedonisme. Di samping itu, kurangnya pegangan agama. Penerapan ajaran agama dalam diri manusia sedikit sebanyak membentuk batasan dalam kehidupan seharian mereka. Kekurangan pengetahuan tentang agama menyebabkan sebilangan individu menghadapi kesukaran dalam berhadapan dengan cabaran kehidupan. Panduan yang disediakan oleh kebanyakan agama kurang mendapat tempat sebagai ilmu untuk diamalkan, mengakibatkan sebilangan masyarakat terpengaruh dengan budaya hedonisme. Selain itu, kurangnya pengawasan ibu bapa. Disebabkan kurang perhatian atau kasih sayang daripada keluarga, golongan remaja terutamanya lebih mudah terdedah dengan budaya hedonisme. Pada usia muda, remaja memerlukan bimbingan dan didikan daripada orang dewasa untuk mengetahui pilihan atau tindakan mereka itu betul atau salah. Bahkan lebih teruk bagi mereka yang berhadapan dengan masalah keluarga. Mereka cenderung untuk terlibat dengan kegiatan hedonisme untuk melepaskan tekanan mereka. Bukan itu sahaja, media massa turut menjadi faktor senario ini berlaku. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang.
Oleh disebabkan itu, berlakunya penyalahgunaan teknologi yang menjerumus kepada budaya hedonisme. Bahkan hari ini, pelbagai ideologi luar yang mula diterima masuk ke dalam masyarakat dan sebilangan golongan tidak mampu membezakan ianya baik atau buruk untuk diamalkan. Dan akhir sekali ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan lingkungan remaja amat diakui cukup kuat untuk membentuk perilaku seseorang. Rakan sebaya mampu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan individu lebih daripada mereka sendiri. Maka golongan remaja amatlah digalakkan untuk berhati-hati dalam memilih rakan. Terdapat beberapa implikasi hedonisme. Implikasi yang pertama adalah generasi mudah lupa dan lalai untuk melaksanakan tanggungjawab. Budaya hedonisme yang asalnya merupakan satu aliran telah bertukar menjadi sebahagian daripada cara hidup masyarakat moden. Ia menjadi pegangan hidup golongan individu yang mementingkan keseronokan semata-mata tanpa mempedulikan aspek-aspek lain yang lebih penting dalam kehidupan mereka. Mereka turut didorong untuk melakukan sesuatu tindakan yang menyenangkan dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang merugikan. Manusia yang terjerumus dalam dunia hedonisme ini hanya bertuhankan kepada nafsu semata-mata. Hari-hari yang mereka jalani hanya bertujuan untuk mengejar dan menambah kekayaan dunia, bermegah dengan pangkat dan kuasa, memuaskan nafsu, berhibur dan berpoya-poya, sehingga lupa kepada hakikat sebenar tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini. Hal ini akan menyebabkan mereka juga lalai untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Selain itu, bagi implikasi yang kedua adalah akan menyebabkan peningkatan masalah sosial. Budaya hedonisme mengalakkan manusia untuk melakukan kejahatan. Golongan yang terpengaruh dan berpegang teguh dengan materialisme akan mengajak manusia untuk memberi keutamaan kepada dunia dan menjadikan dunia ini sebagai matlamat dalam kehidupan. Malah, secara tidak langsung, budaya ini akan menyumbang kepada peningkatan masalah-masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah, amalan seks bebas dan sebagainya. Dan implikasi yang ketiga pula adalah akan mengugat kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Ini boleh berlaku kerana sekiranya setiap individu turut mengamalkan budaya hedonisme, ia akan menyebabkan mereka bersikap mewah. Kemewahan ini menjadikan hati manusia menjadi kasar, hilang kepekaan dan merosakkan fitrah manusia. Apabila mereka berfikir cara yang salah semasa mengejar kemewahan ini, mereka turut akan melibatkan diri dalam jenayah untuk mendapatkan wang. Secara tidak langsung, ini akan menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan negara akan terjejas. Seterusnya ialah langkah-langkah mencegah hedonisme dalam kehidupan sosial. Poin yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang. Kes jenayah dan salah laku seperti penyalahgunaan dadah, seks bebas, budaya LGBT yang kian berleluasa dan membimbangkan akibat budaya hedonisme menunjukkan keadaan negara pada masa ini seakan-akan hidup tanpa undang-undang. Oleh sebab yang demikian itu, menurut Amini Amir Abdullah dalam penulisannya yang berjudul Menangani Gejala Sosial Menurut Perspektif Islam, beliau berpendapat bahawa pelaksana dan penguatkuasaan undang-undang harus diteliti dan dipermantapkan semula. Hal ini disebabkan tindakan penguatkuasaan yang bermusim atau mengikut kemunculan sesuatu isu itu tidak mampu untuk memberi kesan positif yang berpanjangan. Sebaliknya, agensi-agensi yang terlibat dengan aspek pelaksanaan, penguatkuasaan serta pemantauan perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dan berterusan dalam melaksanakan tugas mereka. Tindakan penguatkuasaan perlu dilakukan secara berterusan di samping jangkaan yang peka terhadap masalah dan gejala sosial yang akan muncul dengan melakukan pelan strategik jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dengan itu, melalui praktik undang-undang yang bukan sahaja bersifat menghukum tetapi juga yang bersifat mencegah, mendidik serta memberi pengajaran kepada orang lain akan melahirkan masyarakat yang jauh daripada sebarang gejala sosial dan perkara-perkara yang berkaitan hedonisme. Poin seterusnya ialah dengan mencegah budaya hedonisme melalui amalan konsep sebaik-baik ummah dan al-amar bil ma'ruf wan nahi wal munkar yang bermaksud menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Amalan dan kesedaran sebegini perlu ada dalam diri setiap individu serta setiap lapisan masyarakat. Konsep kemasyarakat sebegini perlu menjadi payung kepada tindakan, perbuatan dan perlakuan individu dan mengelakkan sikap mementingkan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Berdasarkan ayat ini, dapat dilihat bahawa terdapat 3 kriteria utama untuk menjadi sebaik-baik umat. Pertama ialah menyuruh kepada segala perkara yang baik. Kedua, melarang daripada melakukan segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji. Ketiga pula ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Maka masyarakat yang lahir daripada amalan-amalan ini akan terhindar daripada sebarang budaya yang menjerumus kepada hedonisme. Dengan kata lain, kita perlulah bergaul dengan kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan positif, serta dalam masa yang sama mencegah segala kemungkaran yang berlaku dengan sebaiknya. Akhir sekali, dalam meningkatkan kesedaran dalam diri individu serta masyarakat, usaha-usaha penyedaran seperti mengadakan kempen-kempen perlu dilakukan dan ditingkatkan. Amini Amir Abdullah juga menyatakan bahawa perlunya untuk meningkatkan kempen-kempen kesedaran tentang gejala sosial, integriti, tanggungjawab, masalah sosial serta sebarang bentuk jenayah. Menurut beliau juga, tempat-tempat seperti masjid, surau, pemimpin komuniti dan masyarakat serta keluarga boleh dijadikan platform yang berkesan untuk menyebarkan maklumat mengenai kemerbahayaan dan ancaman elemen negatif yang terdapat dalam budaya hedonisme melalui khutbah, risalah, ceramah, forum, perjumpaan dan banyak lagi. Namun begitu, untuk mengelakkan pembaziran masa, wang dan juga tenaga dalam melakukan kempen yang tidak efisien, maka perlu untuk melakukan tindakan susulan seperti mengadakan kajian penilaian terhadap keberkesanan usaha-usaha yang dilakukan tersebut. Oleh sebab yang demikian, kita boleh mencari alternatif lain yang lebih baik untuk digunakan dalam mendapatkan hasil yang lebih efektif untuk meningkatkan kesedaran setiap lapisan masyarakat mengenai wahana budaya hedonisme. Langkah yang keempat ialah dengan mengukuhkan pegangan agama. Umumnya, setiap agama atau kepercayaan mempunyai pandangan yang negatif terhadap hedonisme. Islam melihat hedonisme sebagai suatu aliran yang membawa gejala negatif kepada masyarakat kerana bercanggah dengan ajaran Al-Quran. Menurut agama Kristian, hedonisme dilarang kerana segala perbuatan yang dilakukan berlebihan dan melampau sehingga mengganggu ketenteraman orang lain. Agama Hindu menolak hedonisme kerana ia menjauhkan penganut-penganut agama Hindu dari nilai-nilai murni, manakala agama Buddha pula melihat budaya hedonisme sebagai perilaku yang tidak menghormati roh nenek moyang kerana terkeluar dari adat resam dan agama. Setiap agama tidak menyekat hiburan kerana ia merupakan saluran kepada manusia untuk berehat, asalkan ia tidak membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Agama Islam menyarankan penganutnya untuk tidak leka dibuai hawa nafsu demi meraih kesenangan yang sementara di dunia dan tidak mementingkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Islam menganjurkan penganutnya untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat. Justru manusia hendaklah senantiasa merasa bersyukur
dan mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan bagi mencegah budaya hedonisme. Langkah yang terakhir adalah dengan pemapanan institusi kekeluargaan. Memandangkan mereka yang cenderung untuk terlibat dengan budaya hedonisme rata-ratanya adalah golongan remaja. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam mencegah hedonisme kerana ia merupakan organisasi sosial yang paling rapat dengan kehidupan remaja. Ciri-ciri remaja berisiko terlibat dalam pelbagai jenis salah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan norma dan nilai yang dipersetujui oleh masyarakat selaras dengan hedonisme adalah mereka yang mempunyai keluarga yang tidak berfungsi, mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah, kehidupan yang dilalui penuh dengan kekacauan dan terlepas dari ikatan kekeluargaan dan kasih sayang serta pemerhatian. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan awal dalam membentuk sasiah dan peribadi anak-anak mereka serta memantau pendidikan mereka sejak kecil agar anak-anak mereka dapat membuat keputusan rasional dan bertindak sewajarnya untuk mencegah hedonisme dalam kehidupan sosial. Kesimpulannya, hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Perkembangan pesat globalisasi disertai kemajuan dalam teknologi maklumat menyebabkan budaya ini telah berkembang ke serata dunia. Umumnya, ia merupakan lumrah manusia untuk memperolehi kebahagiaan dan keseronokan hidup. Meskipun begitu, tindakan untuk mencari kebahagiaan dan keseronokan secara melampau selaras dengan prinsip hedonisme mula mendatangkan kemudaratan apabila ia memberikan implikasi dalam kehidupan sosial. Berlaku beberapa perubahan yang negatif dalam kalangan masyarakat dari corak pemakaian, gaya pertuturan dan gaya kehidupan. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa hedonisme mengakibatkan generasi muda lupa dan lalai akan matlamat hidup mereka yang sebenar, peningkatan masalah-masalah sosial serta menggugat kemakmuran dan kesejahteraan negara. Justru itu, implikasi hedonisme dalam kehidupan sosial sekiranya tidak dibendung dengan segera akan mengancam generasi muda yang akan menjadi pelapis negara pada masa hadapan.